Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Allah taala beri peluang lagi kita berada dalam pertengahan bulan Syaban, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah taala beri peluang lagi umur kita supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dengan baik dan dengan sempurna, dengan hati yang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini kita dengar orang-orang baca tebah, orang-orang mengajar tentang kelebihan bulan Syaban, sehingga Nabi kita ada puasa banyak lebih pada bulan lain. Alasan yang Nabi puasa, Nabi kata zalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan yang Allah Taala akad amalan-amalan kita ke arah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebut kata Allah Ta'ala akad amalan ni pun satu perkara yang kita kena gobar juga, ya kita kena rasa takut juga. Kerana Imam Ali karramallahu wajhah dia kata, kunu liqabulil a'mal asyadda ihtimaman minal amal. Dan hendaklah kamu berasa gobar, berasa takut, berasa rusing tentang penerimaan Allah Ta'ala amalan kita ni. Dan taklah kita kena mengambil penting, tak kurang daripada beramal, diri amal tu. Nah, diri Allah Ta'ala terima amalan kita tu, kita kena ambil penting, tak kurang daripada kita semayang ben, tak kurang daripada kita puasa, dan tak kurang daripada kita baca Quran. Kerana gapo? Kerana bukan semua amalan yang kita buat ada Allah Ta'ala terima. Alam tasma'u, kata Sayyidina Ali, adakah kamu tak dengar ayat Al-Quran? Nah, dia kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang Allah Ta'ala terima hanya daripada hamba dia yang bertakwa pada Allah Ta'ala saja. Siapa yang Allah Ta'ala terima amalan, ialah mereka itu orang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau orang yang buat amalan tadi bukan orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maknanya bukan Allah Ta'ala terima amalan dia. Pasal tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, kalau dia yakin di dalam hidup dia ni 2 rakaat yang Allah Ta'ala terima amalan dia, dah cukup dia kata. Kenapa? Kerana ayat tadi. Jadi oleh tu kita berada dalam bulan Syaban, bulan yang Allah Ta'ala akad amalan kita ni. Kalau kita mari top tuan diri kita, kata Allah Ta'ala terima berapa rakaat kita sembahyang, berapa ayat, berapa juzuk ayat Quran yang kita baca yang Allah Ta'ala terima. Kalau kita sedekah pula berapa kok, berapa sen yang Allah Ta'ala akad lagi.
Kalau kita buat zikir, berapa patah yang Allah Ta'ala terima? Ini satu soalan tak kurang daripada diri beramal. Ramai orang sembahyang kadang-kadang penuh masjid. Tapi di dalam bilingnya orang yang penuh masjid ni berapa orang yang Allah Ta'ala akad amalan dia. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pun berasa ghabah. Wa uhibbu an yurfa'ul amali wa ana sha'imu. Dan saya kena ketika Allah Ta'ala akad amalan saya keadaan saya berpuasa, kata Nabi Muhammad. Sehingga Nabi tentu bulan Sya'ban ni bulan Nabi puasa kerana bulan yang Allah Ta'ala akad amalan. Dan akad amalan tadi bukan mudah-mudah dah. Oleh itu, pagi ni insya-Allah Ta'ala kita mari kelih. Nak tahu kata amalan kita Allah Ta'ala akad ataupun tidak, dia ada alamat dia. Alamat dia. Allah Ta'ala jadikan alamat tanda kata Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita tak tahu kata Allah Ta'ala akad tak akad, tapi ada alamat. Apabila ada alamat ni, tanda kata Allah Ta'ala dah terima insya-Allah Ta'ala amalan kita. Alamat yang pertama muslimin yang dirahmati oleh Allah, ikhlasul amal lillah. Amalan yang Allah Ta'ala nak terima ni apabila kita buat kerana Allah Ta'ala seorang. Kalau ada campur aduk dengan benda lain di dalam amalan kita, amalan itu cerak Allah Ta'ala tolak. Kerana apa? Di dalam satu hadis Nabi muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berkata pada seorang hamba dia, ya abdi laisa laka indi jaza. Hei hambaku, hari ni awak tak ada balasan dah. Awak tak ada memika top 10 dai-dai, tak ada balasan sikit rabuk. Walakin jazaaka inda fulan. Tapi kalau awak nak balasan, awak pergi cari dengan orang tu, li'annaka amiltal amal min ajlihi huwa. Kerana hari ni Allah Ta'ala nak perakat kata awak buat amalan ni kerana orang ni. Awak ambil dengan dia, ambil pahala dengan dia. Hari ni kalau kita sedekah dengan sebab orang tu, hari ni kalau kita semayang dengan sebab nak menunjuk, kalau kita puasa sebab nak ria, saya kata awak ambil pahala dengan orang awak, nak tunjuk dia. Pada hari akhirat, siapa boleh beri pahala kita selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Tak dunia ni, kalau kita jatuh kerja tongan sini, kita pergi cari tokel lain boleh. Tak boleh kerja tu, kita cari kerja ni boleh. Tapi di hari akhirat, kalau Allah Ta'ala tak beri pahala, kita nak ambil mana pahala? Ni satu perkara yang besar. Dan hadis lain pula muslimin yang dirahmati oleh Allah, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Benda yang paling Nabi takut kepada kita, kepada umat dia tadi, asyirkul asghar, ialah syirik hak kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Apakah syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil ialah kita buat amalan untuk nak tunjuk ke demo. Apabila amalan untuk nak tunjuk, nak orang nampak, nak orang puji, ini adalah syirik yang paling Nabi takut muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga ada seorang lelaki, faqala ya Rasulullah inni uqatil fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya berperang di jalan Allah Ta'ala ni. Walakin uhibbu an yura mautini. Tapi nak orang nampak juga. Kata kita duduk dalam medan, dia ada perasaan tu. Dia kata su dia tu jalan molek dah. Duduk lawan, duduk musuh, duduk gapo tu molek belakang dah. Tapi ada walakin uhibbu an yura, ataupun an yura mautini. Tapi nak wira nampak hati kita dalam medan sungguh ni. Kalau kita lah ni kat live show lah nak wira nampak. Okey, misai.
Fasakata Nabi. Nabi senyap. Hatta nazala qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa ingin nak jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia beramal amal yang soleh. Sekarang ya kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala dengan cara baik, ialah kita buat amal yang soleh. Selain daripada amal yang soleh, tidak ada alasan yang baik, tidak ada benar nak kemuka kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kasih, tak ada. Baik duit, baik pitih, baik tamneng, baik pakat, baik apa sekarang yang ada di atas dunia ni, selain daripada amal yang soleh, Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tak sih. Oleh itu, kalau siapa ingin nak jumpa dengan Allah Ta'ala, falyamal 'amalan salihan, dan hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Lepas tu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Lagi pula dia tidak syirik dengan Allah Ta'ala seorang pun datang muka bumi. Ni. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, salafus salih ni, qila li ahadis salihin, ada orang kecek dengan para orang soleh, dia kata, hayya nashhadu janazatan, mari kita pergi kelih, mari kita pergi turut mayat, mari kita pergi tasyik jenazah, mari kita pergi nawak misalnya, ataupun pergi sembahyang jenazah. Faqala isbir hatta ara niyyati, dia kata nanti dulu saya nak pasal niat dulu. Nak kelih niat nak gila ke mana? Kalau niat pasal pergi kelih mayat untuk nak winapak kata dia duduk tempat mayat, falyanzuril insan ma minna niyyatahu. Orang soleh ni nak kata, punya nak buat satu amalan ni dia betul dulu niat dia. Baru kita nak buat rumah hari ni lah. Buat dinding belok, buat latar belok, buat kayu belok. Kenapa? Necah pandai dah. Necah molek tapi siku belok. Dia belok apa tu? Amalan soleh seperti juga. Walaupun kita ngaji, walaupun kita pandai, walaupun kita buat semua pandai lah kitanya, tapi niat kita laklai. Apabila niat kita laklai, tak jadi sebuah rumah, tak jadi latar, tak jadi dinding, tak jadi semayang, tak jadi posok. Ini satu amalan, satu alamat yang kita kena beringat benar. Nak tahu kata bulan Syakban yang kita duduk ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Situ satu alamat. Alamat yang kedua pula muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudawamatu wath-thabat wat-tawfiqu li'amali salihin ba'dah. Salah satu daripada alamat Allah Ta'ala terimanya ialah al-mudawamah. Kita berkekal amalan kita. Amalan kita ni tak putus. Tapi kalau siapa buat amalan cuang-cuang redu-redu ni, orang ni Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Musim puasa ramai, lepas puasa tak ada. Musim Syakban ramai, tengah Syakban tak ada. Awal tahun ramai, bulan yang kedua tak ada. Ni, putus-putus. Ataupun buat ibadat cuang-cuang. Semaya jemaah ada, semaya jemaah tak ada. Semaya raya ada, semaya 5 waktu tak ada. Orang ni boleh kata alamat dia Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Kerana alamat Allah Ta'ala nak terima amalan ni kena al-mudawamah, kena senantiasa dia buat semua. Musim panas, musim sejuk, musim dingin, musim angin, musim ribut, dah adalah semua dia. Ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa boleh kata lagu tu? Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kerana ramai daripada golongan kita beribadat hanya boleh puasa, hanya malam Lailatul Qadar, hanya 10 akhir Ramadan misalnya.
Tapi orang yang beribadat berkekalan, tak kira musim, tak kira masa, orang inilah orang yang Allah Ta'ala terima amalan dia. Dan juga tanda kata Allah Ta'ala terima amalan ni, Allah Ta'ala taufik boleh buat amalan lepas pada kita buat. Lepas pada kita sembahyang nak berzikir, lepas pada puasa nak beri zakat. Ni orang panggil buah hasil daripada ibadat tadi, dia tubik benda comel, dia tubik amalan soleh. Tanda kata amalan yang kita buat tu molek. Hari ni kalau kita nak test kata pohon kayu kita yang kita tanam ni cukup baja ataupun tidak, tanah molek ataupun tidak, air cukup ataupun tidak, kita cek di buah dia. Buah timun yang kita tanam, yang kita dok belah tadi, apabila buah tubik molek, besar molek, tanda kata cukup baja kita cara comel. Amalan hak kita duduk buat tu tubik molek. Tapi kalaulah pohon timun yang kita tanam tu tubik halus, tak ada buah, tak manis, tanda kata kita tak cara pohon timun tadi. Pohon timun tu tak molek. Begitu juga amalan soleh kita. Amalan soleh tadi tanda kata Allah Ta'ala terima ataupun tidak apabila kita buat amalan soleh tadi tubik hak molek pula. Tapi apabila kita buat amalan soleh tubik hak jahat, cik amalan soleh tadi tak molek. Cik mudah-mudah gitu. Subhanallah. Dan selagi ialah tetap. Itu hadis kita dengar sokmo, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala kenal ni amalan yang pasti buat sokmo. 2 rakaat ya dia, tapi dia buat sokmo. Ni tanda kata Allah Ta'ala terima amalan. Dan juga orang ni apabila dia buat semua amalan, kalau dia tak boleh buat pun Tuhan beri pahala dia. Subhanallah. Dia dah buat semua, tapi satu hari dia nak buat tak boleh, dia boleh pahala. Jadi satu hadis Nabi, ma min mri'in takunu lahu salatan bil lailin. Ada seorang lelaki ni dia bangun semaya pada waktu malam semua. Faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi. Tiba-tiba satu malamnya mengantuknya jendera tak khabar. Kocijen dah suruh bini gerak dah tak khabar malam tu. Kataballahu lahu ajra salatihi. Tuhan beri pahala qiyamul lail pada malam tu. Kenapa? Kerana dia niat nak bangun dan dia bangun semua. Tiba-tiba malam tu nya letih, nya lelah, tak boleh bangun, boleh pahala dah. Allahu Akbar ni. Kelebihan orang yang buat amalan soleh. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu hadis lain pula kata Ibnu Katsir, laqad ajrallahu al-karim adatahu bikaramihi anna man asha ala syai'in mata alaihi. Salah satu daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia, orang yang hidup dia dengan ibadat, Allah Ta'ala mati dia di dalam ibadat. Baru ni kita klip rong patan kanak kamakan Islam hok nak konsi tamarat wasai dan mati di dalam semaya. Dan mati dia keadaan berimej apa duduk jadi imej rebuh di dalam semaya. Man asha ala syai'in, siapa hidup dia di dalam sesuatu perkara, siapa hidup dia dengan ibadat, dengan buat comel, Allah Ta'ala buat lagu mana ke dia? Allah Ta'ala mati dia dalam keadaan itu juga. Allahu Akbar. Faman asha ala syai'in wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi yaumal qiyamah. Hari kiamat Allah Ta'ala bangkit. Pasal tu kita dengar hadis, ada orang mati dah baca Quran apa ada orang mati dah bangun semaya dalam kubur apa ada. Kenapa? Kerana hidup dia lagu tu. Allah Ta'ala mulia,
Hingga dalam kubur pun boleh baca Quran. Ni. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Iza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Allah Ta'ala ni apabila dia nak beri kebaikan kepada seorang, Allah Ta'ala guna dia. Ista'malahu mana? Allah Ta'ala guna dia. Lepas tu para sahabat tanya, qalu kaifa yasta'miluhu? Bagaimana kalau Allah Ta'ala guna seorang? Qalu yuwaffiqhu li'amalin qabla al-maut. Allah Ta'ala beri taufik kepada dia nak buat amalan soleh belum pada dia mati. Thumma yaqbiduhu alaihi, kama dia Allah Ta'ala ambil nyawa dengan keadaan buat ibadat pada Allah. Kadang-kadang orang ni masya-Allah hidup dia akhir hayat dia dengan ibadat pada Allah Ta'ala. Belum pada ni nyotok sembahyang, nyotok puasa, nyotok apa sekarang. Tapi Allah Ta'ala nak jadi orang molek, dia mati dengan keadaan molek. Allah waj'alna minhum ya rabbal alamin. Ini dua alamat. Alamat yang ketiga pula, nak tahu kata Allah Ta'ala terima ataupun tidak amalan kita ni, hasil maksud daripada ibadat. Ibadat ni dia ada kesan dia, dia ada hasil dia. Hasil kita buat satu-satu perkara, dia ada buah dia, dia ada hasil dia. Kalau kita kerja, kita ada duit. Kalau kita buat gotu di apa buat rumah, boleh sutir rumah. Kalau kita buat ibadat ni, dia ada kesan dia. Ni tanda kata Allah Ta'ala terima amalan. Gapo? Kalau kita tanya kata semayang ni, apa hasil daripada semayang? Kita kelih firman Allah. Wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni boleh tegah, boleh larang, boleh sekat kita daripada buat benda maksiat. Benda tak molek. Apabila kita semayang, kita tak buat benda hudah, tanda kata semayang Allah Ta'ala terima. Tapi kalau kita semayang 5 waktu, tapi hati kita dah benda tak molek lagi. Perangai kita tak ada ubah lagi. Kedudukan kita tak ada berubah lagi. Cik amalan Allah Ta'ala tak terima. Semayang 5 waktu, tapi duk tipu orang. Semayang 5 waktu, tapi duk makan benda haram. Semayang 5 waktu, maksiat duduk penuh tubuh. Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Dan kenapa? Kerana tak hasil maksud daripada ibadat pada Allah Ta'ala. Ni kita nak masuk puasa pula dah. Kita tahu tak puasa, hasil daripada puasa ni gapo? Allah Ta'ala sebut sendiri. La'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lepas pada bulan puasa ni kita takwa kepada Allah Ta'ala, kedak jadi muttaqin, kedak kita. Kau dak jadi orang toleh lagi, bukan soleh, dak orang toleh, orang jahat lagi. Puasa dak nipu orang lagi. So puasa dak curi barang orang lagi. Puasa tapi buat maksiat lagi. Jelah hasil daripada puasa tu tak ada kesan. Allah Ta'ala tak terima puasa dia. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sebut sendiri, rubba sha'im laisa min siyamihi illa al-ju'. Ramai orang puasa tidak ada balasan gapo mereka lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan ramai orang sembahyang tarawih pada waktu malam misalnya, mayat tahajud, mayat tarawih. Ramai orang sembahyang, tapi pahala dia tak ada jaga malam saja, tak ada pahala kabut. Hanya boleh jaga malam. Kenapa? Kerana sembahyang dia tak ada boleh berkesan. Allahu Akbar. Nah, dan juga salah satu daripada alamat yang Allah Ta'ala terima amalan kita, istisgharul amal. Berasa tak banyak kita buat. Kalau siapa lepas sembahyang dia rasa banyak dah kita buat ni. Kalau lepas puasa Allah banyak dah kita ibadat ni, cik Allah Ta'ala tak terima lagi. Orang yang Allah Ta'ala terima amalan dia, dia berasa sikit yang dia buat tadi. Berasa kurang, berasa tak cukup. Kita terkadang kita buat amalan ni, kita tak berasa supaya kita himpun duit. Kita himpun duit ni berasa sikit semua. Orang yang gaji 10,000 dia berasa sikit. Kalau boleh 20,000 boleh. Kalau orang boleh 20,000 dia berasa sikit, boleh 30,000 boleh. Orang yang 100,000 ni kadang-kadang dia berasa sikit. Kalau boleh 200,000, berasa tak cukup semua.
Tapi kalau buat ibadat ni kita berasa cukup pada dah hari ni 2 rakaat. Cukup dah hari ni ibadat baca Quran pada dah. Segi duit pitih kita berasa sikit. Tapi di segi ibadat kita berasa cukup. Tanda kata amalan kita kurang lagi. Dan kita tak cukup kedudukan orang salihin. Orang salihin tadi, dia bukan lagu tu. Nah, kata lagu mana ulama kata? Nah, dia kata, innakum khususnya amal jahat. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunukum min asy-sya'r. Fu awak buat amalan awak rasa kata kecil amalan jahat tadi sebesar rambut ya. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Fu para sahabat bila dosa kita buat lah ni salah satu daripada dosa besar pada masa dia itu. Tapi kita tak rasa kecil lagi. La ilaha illallah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi sebut kata, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Amalan yang kita buat, walaupun kita buat banyak setara mana pun, Nabi kata, kita tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat hari ni bukan sahih untuk kita nak masuk syurga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, baginda sendiri supakah? Maknanya amalan yang Nabi buat ni, amalan yang Nabi buat ni, Allah Ta'ala tak masuk Nabi dengan syurga dengan sebab amalan ke? Wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Nabi kata saya pun seperti juga. Illa an yataghammadanillahu minhu rahmatan wa rahmatin wa fadlin. Mereka Allah Ta'ala meliputi kami dengan rahmat Allah. Nah, dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Seorang salih Umar bin Khattab, sahabat Nabi ni. Orang yang Nabi kata, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada Umar bin Khattab, laulakika syaitanu salikan fajjan lasalaka fajjan ghaira fajjika ya Umar. Hei Umar, kalau syaitan mari nak jembok dengan awak, mari nak jumpa dengan awak, nescaya syaitan lari jalan lain. Kalau Umar lalu soi kapur baru ni, syaitan tak lalu jalan soi Umar lalu ni. Umar bin Khattab. Kalau syaitan lalu soi kokian ho, kalau Umar lalu soi kokian ho, syaitan tak lalu jalan tu, tak berani lalu. Orang ni orang yang syaitan tak berani masuk dekat tu dah. Tapi kedudukan dia dengan syurga neraka, dia kata lagu mana? Dia kata launada munadin yaumal qiyamah. Kalau para malaikat panggil di hari kiamat, kullun nas yadkhuluna al-jannah. Semua manusia ni masuk syurga seorang semua. Illa wahidan, malaikat seorang yang tak masuk. La zanantu annahu Umar ibn Khattab. Saya yakin kata Umar tak masuk seorang yang lebih tu. Allahu akbar. Kalau semua manusia ni masuk syurga dah, patut seorang lagi tak masuk. Umar kata saya yakin, kata saya di situ. Hak tak masuk syurga. Jadi para sahabat dia takut sangat. Tak jamin. Kita ni kalau orang masuk syurga berasa 10 orang ni, kita salah satu dari 10 berasa. Kita duk berasa lagu tu. Dan Umar bin Khattab dia tak berasa. Dia berasa kata kalau orang tak masuk surga syurga, dia dah tak masuk. Berasa kata amalan yang dia buat tak cukup lagi nak buat nak masuk syurga Allah Ta'ala. Dan muslimin yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab juga, dia takut dia ni orang soleh, orang bukan orang soleh. Kita tanya Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni ialah gedung rahsia nama-nama orang munafikin yang Nabi taruh. Belum pada Nabi mati, Nabi taruh senarai nama-nama orang tak juh, orang munafik. Orang lain tak tahu.
Abu Bakar tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu. Sayyidina Ali tak tahu. Uthman tak tahu. Orang yang tahu ialah seorang sahabat Nabi nama Huzaifah bin Yaman. Sayyidina Umar ni berasa tak sedar hati. Pergi jumpa dengan Huzaifah. Dia kata aku mana? Anshuduka Allah. Saya minta dengan Allah Ta'ala. Saya harap awak royak saya minta sungguh-sungguh ni. Hal sammani laka Rasulullah ya'ni minal munafiqin. Adakah senara orang munafik yang awak tahu ni, adakah nama saya? Allahu Akbar. Umar bin Khattab. Bahasa kata dia duduk dalam orang munafikin. Hei Huzaifah, cuba kelis senara yang Nabi royak hari tu, adakah Umar bin Khattab dalam nama ni? Faqala lahu Umar, fayaqulu la. Kata Huzaifah, tak ada. Umar bin Khattab tak ada dalam senara di sikit rambut, tak ada. Nah, wala azka ba'daka ahadan, dan tak ada dah orang nak lebih pada awak Umar. Allahu Akbar. Umar bin Khattab orang yang Nabi jamin syurga tu duk berasa kata duduk dalam neraka lagi. Hari ni kita tak ada sikit rambut nama senara dalam syurga ni, tapi duk berasa masuk syurga dah kita ni. Tak ada masuk neraka kita. Bahasa kata neraka bukan orang kita. Apabila sebut ayat neraka ni bukan kita. Sebut syurga kita dah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dan so lagi yang penting juga saya nak sebut pada hari ini, salah satu daripada alamat Allah Ta'ala terimanya amalan taharatul qalb. Hati dia cuci. Minal baghdha'i wasyahna. Hati cuci, tak ada nak balas dengan siapa. Tak ada nak kelahi dengan siapa, tak ada nak balas ngagap dengan siapa pun atas dunia. Orang ni orang yang Allah Ta'ala terima amalan dia. Tak mungkin seorang tadi semaya cukup 5 waktu dari sekapung duk balas habis dia seorang. Puasa cukup dalam bulan Ramadan tapi orang tak kena habis sekapung dia. Hati dia jahat misalnya. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi ada sebut ala adullukum ala afdal min siyamin, ala afdal min as-siyami was-salah was-sadaqah. Saya nak tunjuk jalan kepada puak awak. Amalan yang paling baik daripada sembahyang, daripada puasa, daripada sedekah lagi. Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala islahu zati bayyin, ialah beki di antara orang balas dalam kampung tadi. Orang balas dalam kampung dia beki amalan ni amalan sebab lebih baik daripada sembahyang, puasa dan sedekah lagi. Tak siwa orang ada kelahi, khususnya malam nisfu Sya'ban dan hari Senin Khamis. Hari Senin Khamis ni fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Allah Ta'ala masuk hari Senin, Allah Ta'ala pun dosa. Masuk hari Khamis, Allah Ta'ala pun dosa. Masuk nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala pun dosa. Illa al-mutasyahinin, malaikat orang balah. Dia kata, unzuru hadzaini hatta yastaliha. Hei malaikat, tunggu hak ni. Tak usah gadah pun lagi. Tak usah gaduh lop nama dosa-dosa dia lagi. Malaikat dia baik dulu. Apabila dia baik, tak apa-apa dosa dia. Allah Ta'ala royak pada malaikat, tak usah bubuh senara orang yang balah tadi daripada senara orang yang Allah Ta'ala pun dosa. Tunggu dia baik dulu. Apabila dia baik bagi, tak apa, dia pun dosa. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hari ni kita ada kita puasa tapi hati kita duduk deki. Hati kita duduk bala, hati kita berasa tak puas hati dengan orang tu, dengan orang ni, wal'iyadzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, tanda alamat yang Allah Ta'ala terima amalan kita ni ialah kita berdoa dan istighfar daripada setiap kita taat. Lepas pada kita buat ibadat, kita istighfar. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
Apabila kita keluar daripada Arafat, pada Arafat, hendaklah kamu berzikir kepada Allah di tempat nama Masy'aril Haram di Muzdalifah. Mari daripada Arafah dah tu, tapi duduk berzikir lagi lepas pada tu. Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dengan Ismail ni buat Kaabah ni, bukan buat masjid Tamada, buat Kaabah. Tapi lepas buat Kaabah ni, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimakanlah amalan ni kami, ya Allah. Hari ni kalau kita sembahyang, kita berdoa, ya Allah, terimakanlah sembahyang kami, ya Allah. Kalau kita sedekah, ya Allah, terimakanlah sedekah kami, ya Allah. Ada ke tak kita berdoa benda tu? Dan juga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pas pada sembahyang, yalah, untuk nak cukup syarat oleh Allah Taala terima amalan kita. Dan yang terakhir sekali yang saya nak pesan kepada kaum muslimin semua, alhamdulillah kita berada dalam bulan Syaban. Dan juga hari Ahad ni kita akan milih menentukan orang nak jadi pimpinan kita, orang nak duduk depan kita. Kita ingat kata hari Ahad ni hari yang Allah Ta'ala akad amalan kita dalam bulan Syaban. Satu pakoh yang kita nak pakoh ni, kalaulah Allah Ta'ala akad amalan ni, hari-hari Allah Ta'ala terima amalan kebaikan kita ni. Hari tu, kalau siapa nak pakoh, siapa ingat kata kita buatkan Allah Ta'ala. Dan ingat kata kemungkinan hari ni hari yang Allah Ta'ala akad amalan kita. Adakah hari ni, kalaulah hari yang kita nak pakoh orang tu, Allah Ta'ala akad amalan kita bulan Syaban ni, kita nak kedak hari yang kita pakoh, bukan orang yang sepatut jadi pemimpin hari tu. Ini sebagai kokit pada semua umat Islam. Tak ada sokong siapa. Nah, tak ada duduk sebelah siapa, takut dia kata ustaz duduk sebelah pula, bukan. Tapi nak buih hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hari ni hari yang hari yang bulan Syaban nak masuk bulan Ramadan, hari yang Allah Ta'ala akad amalan ni. Adakah kita nak pakoh sekali, kemungkinan pakoh ini akhir dah umur kita hari ni. Kemungkinan kita tak ada nak pakoh orang lain dah. Adakah benda yang kita nak longkar kabar tadi, orang yang sepatut jadi pimpinan kita, orang yang patut duduk depan kita, buang duit, buang pitih, buang maslahat, buang orang tu, buang orang ni, buang keluarga, buang kaum kerabat, buang pihak tu, buatkan Allah Ta'ala. Jangan kita kata pakoh ni tak ada gantung dengan ibadat, dah. Pakoh ulama siasat syariah, kalau saya ngaji di Mesir, siasatu amri dunia wal akhirah. Pemimpin kita orang boleh bawa kita hak dunia dan boleh bawa kita hak akhirat. Tu pemimpin dalam Islam. Ulama dia takrif orang nak jadi pemimpin. Di dalam Islam dia ada kitab. Ulama karya kitab bab pimpinan, bab politik. Banyak, bukan sikit, bukan. Kita hanya kita ngaji bab fiqh, bab ambil ismail, kita tak ngaji bab politik. Cuma saya nak bawa kata orang pemimpin kita yang ditakrif oleh ulama, orang yang boleh pimpin kita dunia dan akhirat. Kalau siapa boleh pimpin dia kita dunia saja, tak bawa akhirat, kita tak sih. Tak serupa dengan ulama raya. Ataupun boleh pimpin akhirat saja, dunia tak sih juga. Boleh pimpin dua-dua. Sebagai kokit kepada masyarakat, takut masyarakat duk peling lagi. Duk peling di antara duit 1,000, duit 2,000, hak mana nak buh. Kita takut duk peling situ. Duit kelabu dengan duit merah, hak mana nak buh. Ambil pahala pada Allah Ta'ala. Kita ambil pahala kan Allah Ta'ala. Nakkah khabar orang ni orang sepatut nak bawa kita dan nak bawa masyarakat, nak bawa orang Islam pergi kepada jalan yang molek, jalan yang comel. Saya tak ada sokong siapa. Tapi saya nak baca satu ayat yang Allah Ta'ala bui kepada kita, orang yang sepatut kita nak jadi pemimpin. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali, orang yang kita nak tupai, orang yang kita nak tupu, orang yang nak kita nak ambil perintah,
Allah Ta'ala mula-mula. Wa rasuluhu dan rasul. Dua. Walladzina amanu dan orang beriman. Alladzina yuqimuna as-salah, mereka berdiri ke sembahyang. Wa yu'tuna zakah, bui zakat, wa hum raki'un, dan mereka duduk rokok dengan orang rokok di masjid. Ni wali kita dalam Quran. Kalau siapa tak kena ayat ni. Orang yang kita nak jadi pemimpin, we cukup 5 perkara. We cukup 5 golongan orang ni. Innama walikumullah, Allah wa rasuluhu, walladzina amanu, orang beriman, alladzina yuqimuna as-salah, sembahyang, wa yu'tuna zakah, tunai zakat, wa hum raki'un. Mereka rokok dengan orang Islam. Oleh itu, ini pesanan ayat Allah Ta'ala. Kalau siapa tak kena, tak ada arah, tak kena Tuhan. Sebagai crop yang Allah Ta'ala buat, orang nak pimpin, nak pilih siapa serah pada buat itu. Yang penting orang yang patut jadi pemimpin kita dan boleh bawa masyarakat, boleh datang kemajuan insya-Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali dengan sebab pitih kita berubah. Dengan sebab duit kita berubah. Terlupa Allah Ta'ala. Terlupa nak kakabak siapa. Waliyahzubillah. Itulah pesanan pada minggu yang terakhir nak masuk pilihan raya hari Ahad ni. Dan sebagai pesanan kesedaran kepada masyarakat kita. Supaya kita buat amanah nak masuk bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan. Qadatulah dulu pagi ni aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.